pembicaraan yang tepat. Maknanya ada dua perkara yang kami minta kepada politik. Yang pertama, kita ini kata bahawa Nabi Muhammad SAW tiada kemaluan. Yang kedua, yang konten yang saya dapat, Cik Suhaimi kata Nabi Muhammad itu Tuhan. Okey, benar atau tidak? Adakah Cik Suhaimi tersilap cakap ke atau apa? Ha? Tak benar. Jadi apa yang benar ya? Yang benar ini Nabi Muhammad itu Allah adalah Tuhan. Jadi apa pengakuannya yang Tuhan nak betulkan? Maksudnya apa Tuhan nak betulkan? Untuk video tu kalau tuan-tuan tengok, dia mula sekali terima kasihlah datang. Okey, pasal jumpa sendiri kan. Kalau tengok video tu dia ada tempat gelap, kalau perasan ni, benda tu pasal dalam bukan yang sidang anak tu. Jadi memang dia hentam yang jenis macam wali ke cerita apa semua tu dia hentam. Jadi saya dah pakat dah malam tu. Okey. Malam ni terbagi betul-betul. Jadi masa part yang gelap tu, saya cakap itu ini semua cerita bohong. Tapi dia cakap kalau tuan-tuan tengok video tu, kalau yang pernah lah, ada yang kenapa yang tu. Sebab saya bagi ni biar dia reti. Bukan nak bagi untuk orang ramai. Dia je invite saya. Dia invite saya nak bibit dia. Boleh tak? Jadi semua video tu Saya ini. Saya itu ahli satu Malaysia macam ni. So rakyat Malaysia sangat terkesan. Ini adalah soal akibat sebagai macam ni lah. Kita datang ni pun bukan nak muzakarah apa. Saya cuma nak tolong betul. Jadi menafikan lah. Menafikan. Boleh tak minta maaf? Saya buat report polis tu. Tuan-tuan tengok lah. Report polis saya tu. Kan saya kasi jelas. Dia ada Tuhan malaikat Allah. Nabi Muhammad bersuruh Allah. Dan Nabi Muhammad tu rijal, lelaki. Berkahwin dengan Siti Khadijah, anak dikurniakan anak 7 orang. Apa lagi? Yang kata yang itu anak Siti Khadijah tu. Anak Siti Khadijah lah tu. Jadi edit lah, ada orang edit. Sebab kalau video tu daripada saya tuan, wall saya ataupun channel YouTube saya boleh. Ini orang lain keluarkan, tak adil. Okey je. Tapi baiklah. Saya dengar ni tapi kalau betul lah. Saya dengar dengan jelas yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad tak ada kemaluan. Itu macam mana? Edit ke macam mana? Atau edit video? Tak, kita edit. Yang tu saya cakap macam tu. Tapi sebelum tu saya dah cakap lah. Ni buat tu sekali. Dalam masa tu. Sebab kita ketawa hilai kalau dengar. Memang saya nak bagi dia betul-betul dia pening. Bukan kita saya cakap macam tu cerita betul. Memang untuk dia bohong. Jadi boleh tak tuan, kita di seluruh Malaysia tengah-tengah apa pengakuan dan minta maaf tuan nak buat supaya saya tak minta maaf. Dia yang patut minta maaf keluarkan video tanpa kebenaran saya. Kalau macam tuan sekalipun tiba-tiba dia orang lain keluarkan video. Dan saya nak buat pengakuan dekat sini. Kalau siapa nak tengok kan. Sekali lagi saya ucapkan saya ni seorang Islam. Saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, alhamdulillah. Saya tenang ni. tenang. Saya lega. Dan saya naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, clear. Betul. Dan Nabi Muhammad tu lelaki. Kahwin dengan Siti Khadijah, dikurniakan anak 7 ke 8 orang. Jadi mempunyai kemaluan lah. Saya tak tengok dah kemaluan. Tak, maksudnya mempunyai lah. Okey. Jadi kira itu satu video yang diedit. Yang diedit. Yang telah buat laporan polis. Dengan lagi sedang kalah ni dia di Singapura. Jadi polis nak ambil tindakan susah pasal dia melibatkan 2 negara. Jadi saya tengok video tu lah hitam-hitam. Yelah kita orang niaga kan. Yang kata suruh sembelih kambing tu semua tak ada, bukan daripada tuan lah. Ini kata sembelih kambing semua tu. Tak, saya cakap siapa yang cakap batil tu. Memang saya potong kambing ada kambing dia. Okey, tak apalah. Hari ni saya tak nak berulang lagi. Tapi alhamdulillah hari ni kita jelas kan. Saya suka datang. Dah makan belum? Kita tak boleh ziarah tuan. Dia program apa nama PKP tak boleh. Kami datang ni serahan surat lah, tapi surat tuan dah nafikan. Dan saya pun untuk makluman, saya dah pergi ke Jabatan Jarak sikit. Jarak sikit. Jarak. Jabatan Agama Islam tu. Laporkan benda ni. Dan Jabatan Agama Islam. Ni bila video ni keluar ni yang rakaman ni bila sebenarnya?
8 April lah. 8 April 2021 lah. Dengan cik tu dengan ustaz mana tu? Nur. Tapi bukan siapa yang edit, yang rasa siapa yang edit ni? Dia buat. Saya dijemput tu. Dia host. Sedap tu sidang kalam tu, dia punya channel. Dia yang host benda tu, dia invite saya debate secara online. Saya ada satu permintaan daripada tuan supaya kekeliruan rakyat Malaysia, masyarakat khusus umat Islam, boleh tak tuan? Yalah, pasal video tu dah keluar. Jadi dia perlu ada satu, yalah, permohonan maaf ni bukan apa, supaya tidak orang keliru tentang video tu. Maksudnya saya kira kita kena buat satu permohonan yang di mana maaf. Pembetulan lah, Pembetulan tentang Bukan, apa sebenarnya pembetulan video. Boleh. Pembetulan. Bagi pada rakyat Malaysia semua. Saya Suhaimi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaimi Muhammad mengenai video yang keluar tu. Okey. Tu semuanya diedit. Salah. Yang sebetulnya saya sekali lagi ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad Rasulullah. Dan Nabi Muhammad tu rijal, artinya lelaki, berkahwin dengan Siti Khadijah, mempunyai anak 7 orang saya. Okey, saya tahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita punya konsep nahnu nahkumu bizawahir wallahu tawalla bisarair. Kita hanya berhukum pada perkara zahir, hanya Allah Taala ada hatinya. Pengakuan ini merupakan pengakuan yang benar. Kalau yang apa yang dicakap ni berdasar pengakuan ni, pertama saya menarik balik kenyataan saya yang saya buat tadi kepada Cik Suhaimi yang saya kata tak betul tu, kerana saya ingat video itu benar bahawa dia bercakap Nabi Muhammad tidak mempunyai kemaluan dan juga Nabi Muhammad itu Tuhan. Jadi hari ini saya lega, saya tadi dah panas dah. Pertama saya minta maaf kalau benar kenyataan yang ada ni, saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebab saya marah. Jadi saya mohon maaf dan saya tarik balik apa saja yang saya kata boikot Sihab itu semua. Tak ada, saya tarik balik kenyataan berdasarkan perkataan ni. Saya berharap kenyataan ini memang kenyataan ini merupakan pernyataan benar dan bukan lagi saya percaya sebab hari ni kita jumpa dengan orang tuan tubuh dia, video boleh diedit. Kita macam kita kata dalam Islam konsep dia nahnu nahkumu bizawahir wallahu tawalla bisarair. Kita berhukum pada perkara yang zahir, hati kita tak tahu. Kita pegang pada benda zahir ni. Saya minta kalau benarlah benar yang betul bahawa Cik Suhaimi telah menafikan bahawa dia menafikan bahawa Nabi Muhammad itu Tuhan. Yang pertama, dia menafikan bahawa Nabi Muhammad itu tidak mempunyai kemaluan. Jadi saya menarik balik berdasarkan kenyataan dia dan saya minta kalau rakyat Malaysia yang kecaman tu tak payah kecam sebab dia telah menyatakan secara terbuka. Tadi saya minta kenyataan terbuka. Laporan polis ni telah saya buat, saya nyatakan. Ada laporan polis okey. Jadi saya menarik balik kecaman saya pada beliau. Cuma saya tak boleh salam disebabkan COVID-19. Saya hari lega sikit lah. Saya lega tu saya lega. Kita tak tahu. Kita percaya pada perkara zahir lah. Kita tidak ada masalah. Tapi kalau macam saya sebut tadi, apabila melibatkan Rasulullah SAW ni, kita memang tak ada perkara yang boleh dimaafkan. Tapi dia disebut tentang kekhilafan edit dan sebagainya. Kita harap apa yang keluar dari zahir itu samalah dengan apa yang disebut. Jadi kita harap kalau benda ini, kita harap tuan jangan berlaku lagi. Maksudnya walaupun dalam perkara-perkara yang melibatkan ialah pasal tafsir orang berbeza tentang soal apa ni. Dan kadang-kadang kita sebut kefahaman kita, orang tak faham. Jadi saya harap tuan kalau duduk dalam ahlinya, tuan bercakap dengan ahlinya. Jadi jangan bawa secara umum. Sebab bila cakap secara umum ni macam orang Marifatullah, dia tidak boleh duduk. Orang syariat dia berbeza. Tapi sedang kita hidup dengan syariat hakikat tarikat dan marifat dalam hidup. Tapi saya harap benda-benda ini perlu kawal. Sebab kita nak bagi bola ni boleh, tapi di kalangan akhiri kita yang faham konsep tuan. Contohnya pemain bola, duduk dengan pemain bola bolehlah cerita. Tapi tak boleh duduk dengan pemain hoki contohnya. Tapi harap benda ni jangan keluar lagi sebab saya bukan Allah boleh hukum orang. Saya manusia, saya ni sebab cinta kepada Rasulullah. Sebab tu kita datang, kita pasal tahu benda semboyan ni takkan cari pasal dengan orang. Melainkan benda ini, tuan bayangkan dari Kuala Lumpur terpaksa minta kebenaran buat ini sekali benda dan kita sanggup menanggung risiko sekiranya dia kompon 10,000 kan kerana Rasulullah. Ini bukan perkara main. Supaya kita nak tahu benda ni. Tapi kalau alhamdulillah apa saya minta tuan kalau boleh keluarkan kenyataan saya mohon buat satu post ke FB ke mana. Saya minta post dah. Dah post, dah buat live. Buat live dah. Saya minta contohnya
Ya, maksudnya tak apa. Nanti kan kita ni ada rakaman semua keluarga. Ya, begini. Maksudnya sekarang ni saya minta tuan buat secara sendiri ikut kepada hati, secara tuan logik apa nak cakap berkenaan kekeliruan ini macam mana nak selesai benda supaya fahamkan seluruh rakyat Malaysia. Ramai sangat ni. Ramai tuan, kalau kita tak ada PKP ni tuan, penuh di tempat ni. Sebenarnya kita pun sampai dikawal oleh abang-abang polis kita ni dekat Ratusan orang nak datang ni tuan. Kami semua cakap jangan datang. Kita nak serah, bukan himpunan. Tapi apapun saya kena serahkan surat ni juga. Tuan-tuan saya serah ni sekurang-kurangnya tuan ingat bahawa kita ni orang yang sangat aware bila melibatkan Nabi ni. Nabi tuan kena saya rasa tuan lebih faham. Kalau tu saya kata dari segi mukadimah ni tuan lebih daripada kita. Kan dari segi percakapan dekat dalam video-video kita tengok. Jadi lebih memahami soal Islam, syariat Islam ni kan. Jadi apa yang boleh diterjemahkan di zahir di luar atau yang tak boleh. Jadi harap kena jaga bab-bab ni. Sebab apa ini sebenarnya? Sebab tu bila sebut perkara Nabi ni, sebut hadis Nabi ni, tak ada benda kita nak kena buat kajian. Kalau ada orang kata kena buat kajian, kajian apa? Engkau yang kena buat kajian. Tapi Nabi tak ada kajian. Sebab Nabi ni, kalau bukan kerana Nabi, kita tak ada semua ni. Itu. Jadi ini penyerahan surat yang di mana surat bantahan ke atas pimpinan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia kita ni. Jadi ini ada perkara yang tular. Jadi kita harap ini kita serah kepada tuan pasal inilah motif utama kita, bukan datang nak melanggar undang-undang atau tak apa. Dah okey dah ini. Tak boleh kalau tak boleh masuk. Masa salah undang. Jadi insya-Allah itu saja, kita pun nak cakap lebih-lebih pun tak ada. Nah, jadi, tapi daripada saya cakap kalau sekiranya ada kata-kata saya yang ni, saya mohon maaf kerana kata-kata saya tu hanya kerana video tu. Ni yang sihat ni. Insya-Allah. Kerana jauh nak ajar. kami tarik balik. Tak apa. Dan saya minta tuan kalau boleh tolong Saya dah buat dah. buat, kalau boleh tag kita punya video. Cari page UTK Semboyan ataupun Yusof Hazmi. Tengok semboyannya tag Atau bila kami akan undang-undang tolong post. Semboyan boleh. Kami akan tolong post supaya semua clear. Kalau tidak nanti ada orang lain datang punya. Mesti ada orang lain datang. Ya. Dengan segera lah saya ingat. Tak perlu tunggu malam ni kalau ada masa buat video dan sebagainya. Supaya elak orang lain datang dah. Ya. Elak orang lain datang. Baik, terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey, ya tu kau tak Tuan macam mana? Saya rasa saya mohon maaf kalau ada Kita setakat hari ni je kita esok ada ada apa-apa nak tengok kan. Sorry ya. Saya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua masyarakat yang berada di Malaysia. Kita ingin mengkonklud ataupun meringkaskan. Belakang saya di sini. Tutup enjin. okey tak boleh. Okey. Kita ingin membuat satu conclusion terhadap perjumpaan hari ini. Kita hadir hari ini kerana kita telah mendengar dan melihat video yang dikeluarkan oleh Encik Suhaini bin Muhammad, yang poin utama dia dua perkara. Dia telah mengatakan sebelum dalam video tu dia telah mengatakan bahawa Nabi Muhammad tidak mempunyai kemampuan, yang pertama. Yang kedua, dan dia kata Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Dua perkara yang paling penting. Jadi kita telah buat laporan polis kerana berdasarkan apa yang kita lihat. Dan hari ini kita berjumpa dia. Kita telah berjumpa dengan dia dan dia menafikan dengan mengatakan bahawa video itu telah diedit. Apa yang saya nak bagi tahu hari ini? Pertama, dari sudut zahirnya kita melihat kepada apa yang dia cakap. Dari sudut apa dalam hatinya, sama ada benar atau tidak, sama ada dia bertakhiyah, sama ada dia merahsiakan, itu saya serah kepada Allah. Kerana zaman Rasulullah SAW dulu pun ada di kalangan kaum munafik seperti Abdullah bin Ubay. Rasul kita tidak ada tindakan kerana kita tak tahu, sebab dia mereka orang munafik menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah tidak boleh memerangi mereka kerana dia tidak mengucapkan kalimah-kalimah syirik. Dan walaupun di hatinya, hanya kita tak tahu. Kita berpegang kepada kaedah usul fiqh. Kaedah yang di mana nahnu nahkumu bizawahir wallahu tawalla bisarair. Kita melihat kepada perkara yang zahir. Hanya Allah saja yang tahu apa di dalam lubuk hatinya.
perkara-perkara rahsia di dalam dia. Jadi saya nak bagi tahu kepada Cik Suhaini, pendirian saya, dan saya rasa pendirian daripada kebanyakan daripada orang, daripada kita termasuklah persatuan, kita tidak tahu apa yang ada dalam hati kamu. Sama ada benar atau tidak, hanya Allah saja yang tahu. Pada kita, kalimah syirik yang dilafazkan bahawa, atau kalimah yang menghina Nabi itu ada, dan anda telah menafikan. Kita berpegang kepada mulut anda, pada lisan anda, kerana anda menafikan. Mungkin benar, mungkin tidak tahu. Sekiranya benar, video anda telah diedit, saya menarik balik perkataan saja. Tetapi sekiranya benar, di lubuk hati anda berpendirian seperti mana yang anda katakan, iaitu anda mengatakan bahawa Rasulullah tidak mempunyai kemaluan, dan anda juga berkata bahawa Rasulullah itu adalah Tuhan. Sekiranya ada dalam hati anda, sekiranya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenakan hukuman kepada anda di dunia dan akhirat, kerana itu satu perkara yang tidak boleh terima. Dan sekiranya tidak, benar anda dizalimi, ada orang video, ada pihak yang edit video anda, saya berdoa, saya mohon maaf dan saya tarik balik kata anda. Kerana pendirian saya mahu berlaku adil. Saya dengar pada perkara zahir, kami dengar perkara zahir, dan kami bertindak dengan perkara zahir. Di qulub anda, di hati anda, di dalam hati anda, hanya Allah saja yang tahu, wahai Cik Suhaini. Tetapi itu pendirian yang pertama. Untuk bagi mereka yang telah membuat laporan polis, seperti pihak PDRM, seperti pihak Jabatan Agama Islam, kita minta supaya teruskan siasatan. Teruskan siasatan. Kerana anda, pihak PDRM dan pihak Jabatan Agama Islam mempunyai kuasa untuk menyiasat. Kami tidak ada kuasa untuk menyiasat, kerana kami hanya orang awam. Teruskan siasatan. Dengan siasatan itu kita dapat tahu sama ada benar atau tidak pendirian Cik Suhaini. Cuba untuk membuat satu perkara-perkara yang tidak benar atau tidak, hanya Allah saja yang tahu, dan tolong siasat. Cuma daripada kita, apa yang kita dengar, dia nafikan. Jadi pendirian saya menarik balik. Tarik saya bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya jika dia benar-benar video itu diedit, penarikan perkataan saya dan permohonan maaf saya bersyarat, memang syaratnya adalah pertama, video itu memang diedit dan dia telah difitnah. Tetapi sekiranya video itu tidak diedit dan dia sebenarnya mempunyai pendirian bahawa Rasulullah tidak mempunyai kemaluan dan juga Rasulullah itu Tuhan, kita akan terus mengambil tindakan padanya pada masa-masa yang akan datang. Tindakan yang mengikut saluran undang-undang. Ini pendirian daripada kita. Penarikan bersyarat. Syarat yang pertama, videonya benar-benar diedit. Walaupun ada di kalangan kita kata video live tak boleh diedit, itu hanya pihak berkuasa yang kena buat siasatan. Yang kedua, kerana lafaz yang dikeluarkan secara terbuka tadi di depan kita, bahawa dia kata, dia mengatakan bahawa Allah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan Nabi Muhammad adalah seorang lelaki. Jadi kita berpegang kepada mulut dan kata-katanya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu apa berada di belakangnya, apa di dalam hati. Jadi cuma kita memohon kepada pihak penguatkuasa untuk teruskan siasatan, supaya kita tahu apa kebenaran di sebalik itu. Cuma sebagai seorang manusia, kita hanya berpegang kepada apa yang dia cakap. Di dalam hatinya kita tidak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendiriannya sama seperti Datuk Hisham. Bila benda yang disebut secara zahirnya, apa yang disebut, kita tidak boleh memaksa untuk dia bercakap sebaliknya. Kita tidak boleh buat penekanan macam yang seperti mana Datuk Hisham sebut tadi. Pada zaman Rasulullah ada orang-orang munafik. Apabila ditanya, adakah engkau mengaku Tuhan itu Allah? Ya, aku mengaku diri Tuhan itu Allah. Adakah engkau mengaku aku sebagai pesuruh Allah? Ya. Tapi itu kalimah yang dia ucap, tapi di belakang dia membuat cerita-cerita ataupun penyebaran berita-berita yang di belakang itu Rasulullah tak boleh lakukan. Kerana apa? Itu adalah di luar bidang kuasa. Itu hanya Allah saja yang boleh lakukan tindakan sedemikian. Jadi orang-orang munafik ni kita tidak boleh nak baca cara dia. Sebab tu orang munafik ni Rasulullah tak ambil tindakan.
Sebab tu kadang-kadang kata Imam Syafi'i ni contohnya macam Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i sebut, aku boleh berhujah dengan 10 orang yang pandai dan insya-Allah aku boleh tangani. Tapi aku tidak boleh berhujah dengan satu orang yang bodoh. Tapi kita tidak menggambarkan bahawa Encik Suhaini Muhammad ni bodoh, tidak. Tapi orang munafik ni lebih dahsyat daripada orang yang bodoh. Kerana apa? Dia bermuka-muka. Jadi kita tak tahu. Jadi kita harap di negara ini mempunyai undang-undang. Kita kena faham Nabi ni adalah atas daripada segala undang-undang yang ada di negara kita dan dunia. Sebab selepas bagi orang yang beriman, kita kena tahu bagi orang yang yakin kepada rukun iman, selepas mati ni ada kehidupan, ada pembalasan, ada mahkamahnya, mahkamah yang lebih besar di padang mahsyar yang akan dihitung oleh Allah. Barang siapa yang menyimpan rahsia dalam hati, sama ada ikhlas ataupun munafik, semua ni Allah akan buka semua ni. Jadi tidak ada benda yang boleh disorok. Jadi saya harap di dunia ini ada undang-undang dunia, tapi kita kena fahami undang-undang Rasulullah ni lebih tinggi, undang-undang Allah lebih tinggi. Jadi saya harap pihak yang berwajib, khusus kepada polis Diraja Malaysia yang saya hormati, sahabat-sahabat saya yakin mereka orang yang telus dan kita percaya mereka akan menjalankan tanggungjawab dan siasatan. Jadi saya harap segala laporan-laporan polis yang telah dibuat, sama ada kita ingin memastikan sama ada dia bercakap benar ataupun bohong melalui proses perundangan dan siasatan. Maksudnya siasatan dan dia pergi kepada undang-undang. Jadi biarlah pihak yang berwajib yang menjalankan siasatan, tanggungjawab kita dah selesai. Kita turun, kita ikut SOP, kita patuhi SOP sedia ada, kita ambil surat, kita dah pergi, kita dah bersemuka dan kita dah pergi ke kilang beliau, kita dah jumpa dan dia mengaku bahawa dia Tuhan itu Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maksudnya dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya dia secara zahirnya saya sudah mengaku. Jadi takkan kita nak paksa dia mengaku yang sebaliknya. Jadi bagaimana kita nak buktikan? Sebab ada pakar-pakar yang boleh buktikan bahawa video itu tidak diedit, video itu sama ada benar ataupun tidak melalui forensik. Forensik daripada KKM akan buat daripada pihak berwajib akan merampas pun, PDRM akan rampas pun dan akan buat tangkapan. Dari situ kita akan tahu sama ada video itu edit ataupun benar, sama ada video yang secara penuh. Sebab di PDRM ni macam mana sekalipun kau soroklah macam mana pun video dalam tu dihapus pun, tetap mereka akan mempunyai bukti itu. Jadi kita mohon supaya rakyat Malaysia terus membuat laporan. Tujuannya apa? Untuk kita nak memastikan, sebab ini bukan perkara main-main, sebab ini tentang Nabi kita. Jadi kita kena pastikan Nabi kita ni terpelihara kesucian dia, kemuliaan dia ni. Jadi kita minta supaya ramai-ramai buat laporan polis. Bila buat laporan polis ke atas penghinaan ini, maka kertas siasatan akan dibuka dan siasatan akan berjalan. Jadi di situlah kita akan, benda yang dinafikan atau sama benar atau tidak, di situ kita akan mendapat bukti itu. Jadi di situlah akan kita serahkan kepada pihak pendakwa raya untuk mendakwa, dan kita mohon kepada mahkamah hakim supaya membuat penilaian sebenar-benar penilaian, kerana ini melibatkan Rasulullah. Dia lebih atas daripada hukuman bunuh sebenarnya. Ini tidak boleh main-main. Masa bila Nabi kena hina macam ni, bagaimana dengan keturunan Ahlul Bait ni yang telah menyebarkan dakwah Islam, da'i-da'i yang mengikut Ahlul Bait ni di seluruh dunia, serata dunia hari ini. Kenapa kita hari ini hidup dengan aman dan makmur? Kerana adanya Nabi. Kerana Nabi yang telah membawa kedamaian ini. Apa itu? Pembaharuan akhlak kepada seluruh umat manusia. Jadi saya harap teruskan laporan polis dibuat, dan saya mohon kepada pihak polis, tolong bantu kami. Tolong bantu kami, bukan untuk kami, tapi untuk Nabi kamu, untuk Nabi kita, untuk Nabi seluruh umat manusia, bahawa perlu tindakan diambil secara tegas terhadap isu ini. Ini bukan isu main-main ya. Kalau saya minta maaf, kalau Sultan dihina hari ni dah kena tangkap. Sultan dihina tengah malam dah kena pergi kutip. Jadi Nabi, raja, segala raja, manusia dan pemimpin yang sangat baik, kita tahu. Kalau bukan kerana beliau baginda Rasulullah SAW ni, kita tak ada siapa-siapa. Jadi saya harap kepada pemimpin Islam, tolonglah beri desakan juga kepada pihak berwajib PDRM. Keluarga kita juga PDRM tu, selalu kita jalankan kerjasama, tolong. Jadi itu saja, saya tidak ada lebih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.